Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, para jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Insya-Allah kita meneruskan pengajian dalam kitab Umdatus Salik karangan Al-Imam Ibn Naqib Al-Masri, yang mana kita masih berada dalam bab membicarakan tentang hukum ahkam yang bersangkut paut dengan salat jamaah. Maka semalam kita sedang membicarakan berkenaan dengan beberapa adab bagi imam apabila dia mengimamkan solat jamaah. Daripadanya adalah disunatkan baginya untuk dia meringankan bacaan di dalam solat kalau sekiranya makmum di belakangnya merupakan makmum yang umum, memandangkan ada daripada mereka yang ada hajat ataupun yang mahu cepat dan sebagainya. Maka tidak digalakkan bagi imam ini untuk memanjangkan ini bacaan. Seterusnya juga penulis membicarakan berkenaan dengan kalau sekiranya imam melakukan kesilapan, maka disunatkan bagi makmum untuk menegurnya. Kalau sekiranya kesilapan itu dalam bentuk bacaan, maka makmum ini membacanya, ataupun dalam bentuk zikir juga makmum ini membacanya. Kalau sekiranya imam melakukan kesilapan dalam perbuatan solat, maka bagi makmum untuk melakukan tasbih dengan mengatakan subhanallah, supaya imam dapat mengingati di mana yang ini dia terlupa. Tetapi tidak diwajibkan bagi imam untuk bersandarkan kepada apa yang disebutkan oleh makmum ataupun ditegurkan oleh makmum. Kalau sekiranya imam itu yakin akan perbuatannya sendiri, maka dia boleh meneruskan solat walaupun yakni makmum melakukan tasbih. Dan selepas itu juga kita membicarakan yang ini berkenaan dengan tidak dibolehkan bagi makmum untuk membelakangi imam dengan sesuatu perbuatan yang panjang, seperti melakukan tasyahud awal kalau sekiranya imam tidak melakukannya. Kalau sekiranya imam tidak melakukan tasyahud awal, maka tidak dibolehkan bagi makmum melakukan tasyahud awal. Kalau sekiranya dia melakukannya dengan sengaja dan dia mengetahui, maka batal ini salatnya, disebabkan mengikuti imam itu adalah perkara yang diwajibkan. Begitu juga kalau sekiranya sujud tilawah. Kalau imam tidak melakukan sujud tilawah dan makmum ini melakukan sujud tilawah, maka ini membatalkan ini salat. Ini membatalkan salat makmum. Berbeza kalau sekiranya imam tidak melakukan jalsatul istirahah tetapi makmum melakukannya, ini tidak ada masalah sebab ini adalah perbuatan yang ringan. Dia bukan ada satu yang mukhalafah yang besar, tetapi berbeza dengan tasyahud awal dengan sujud tilawah. Jadi insya-Allah taala pada hari ini kita akan meneruskan kepada yang seterusnya, yang mana kita akan membicarakan secara khusus dalam pengajian kita ini berkenaan dengan masalah yang dikenali sebagai masalah istikhlaful imam. Istikhlaful imam, kalau dalam bahasa Melayu kita panggil menggantikan imam. Ini adalah keadaan yang mana kalau imam dia batal solatnya. Kalau kita melakukan solat jamaah dan imam batal solat, ini yang kita akan mempelajari insya-Allah taala pada hari ini. Maka kita akan kembali ini kepada kitab. Maka di sini penulis ini mengatakan wa mata qata'a li imamu salatahu, apabila imam ini membatalkan ini solatnya bihadatsin, sama ada dengan hadas, yakni keluar angin misalan, ataupun apa-apa yang perkara yang menyebabkan batalnya salat ataupun batalnya wudu atau ghairihi, falahu istikhlafu man yutimmuha. Maka baginya adalah untuk mendapatkan seseorang untuk menggantikannya. Maka tidak ada masalah bagi imam apabila salatnya batal misalan, maka dia menyuruh salah seorang daripada jamaah untuk ke depan misalan. Dia menyuruh orang di belakangnya untuk ke depan, sekarang salatnya ini sudah batal. Maka dia menyuruh seseorang untuk menggantikannya. Maka orang yang menggantikan ini dalam istilah ilmu fiqh membicarakan tentang istikhlaf, kita memanggilnya sebagai khalifah. Orang yang mengganti ini dikenali sebagai khalifah. Sebab perkataan khalifah ini pada hakikatnya maksudnya dalam segi bahasa adalah yang menggantikan. Yang menggantikan. Tetapi orang yang menggantikan khalifah ini syaratnya adalah dia mesti sah menjadi imam. Dia mesti sah jadi imam. Misalan dia bukan budak yang kecil, yang belum apa kita mengatakan yang masih kecil, yang belum mumayyiz misalnya, ataupun seorang wanita
yang mana makmum ada seorang, kesemuanya adalah lelaki, ataupun khunsa, yang seseorang yang ada dua alat kelamin, mereka tidak boleh menjadi imam. Jadi kalau sekiranya orang yang menggantikannya sesuai untuk menjadi imam, barulah dibolehkan untuknya untuk menggantikan solat tersebut. Tetapi ini dengan syarat. Syarat yang pertama adalah orang yang menggantikan mesti ada keahlian untuk menjadi imam. Yang kedua, kalau sekiranya mereka melakukan satu rukun sebelum istikhlaf, misalan mereka sudah rukuk, misalan imam membatalkan solat dalam keadaan qiyam, dan selepas itu tidak ada orang yang menggantikannya, sehingga mereka semua sudah melakukan rukuk, maka dalam keadaan seperti ini sudah tidak digalakkan kita menggantikan imam tersebut. Apa sebabnya? Sebab mereka sudah melakukan satu rukun. Jadi maksudnya di sini adalah dia mesti spontan. Apabila seorang itu batal daripada solatnya, maka langsung seorang makmum daripada belakang ke depan untuk menggantikan imam. Dan orang yang paling mudah sekali untuk melakukan sedemikian adalah mereka-mereka yang betul-betul berdiri di belakang imam. Itu sebab Nabi SAW mengatakan dalam sebuah hadis, jadikanlah golongan yang dekat kepada imam ulin nuha, mereka-mereka yang sudah baligh, sudah matang, dan mereka-mereka yang ahli dalam ilmu fiqh, misalan yang mengetahui tentang hukum ahkam. Kalau sekiranya imam silap dalam bacaan, dia dapat menegurkannya. Kalau imam silap dalam rukun, dia tahu apa nak melakukan, tasbih dan sebagainya. Kalau imam batal solat, dia tahu bagaimana nak menggantikannya. Maka orang yang berdiri belakang imam perlu untuk kita memastikan orang ahli fiqh, ahli Quran, orang yang menghafal Al-Quranul Karim misalnya, dikedepankan. Begitu juga dengan orang yang ahli dalam ilmu fiqh, begitu juga mereka juga dikedepankan. Kalau sekiranya berlaku kesilapan daripada imam, dan kesilapan ini boleh berlaku pada sesiapa sekalipun, semua manusia semua manusia tidak lepas daripada kesilapan. Kadang-kadang kita melakukan kesilapan dalam bacaan, kadang-kadang kita melakukan kesilapan dalam rakaat, kadang-kadang kita melakukan kesilapan dalam banyak sekali perkara. Jadi orang yang menggantikan imam harus mengetahui bagaimana nak menggantikan imam kalau sekiranya imam batal daripada salat. Jadi beliau mengatakan di sini, kalau sekiranya makmum semua sudah melakukan rukun, maka tidak ada istikhlaf. Sebab mereka sudah melangsungkan solat mereka masing-masing. Fa in kana al khalifatu ma'muman, kalau sekiranya khalifah tersebut adalah seorang makmum. Jadi ini biasa berlaku begitu, khalifah seorang makmum. Maka penulis mengatakan jaza istikhlafu mutlaqan, dibolehkan baginya untuk menggantikan imam pada tiap-tiap masa dan keadaan. Dibolehkan, tidak ada masalah. Sama ada imam pada rakaat yang pertama, ataupun rakaat yang kedua, ataupun rakaat yang ketiga, ataupun rakaat yang keempat. Ini kalau sekiranya khalifah itu adalah daripada makmum itu sendiri. Jadi maka ia tidak ada masalah, dan ini kebiasaannya. Jarang sekali khalifah orang yang datang daripada luar. Ini akan disebutkan nanti. Tapi kebiasaannya adalah orang yang menggantikan imam adalah mereka yang dalam salat, dan ini adalah yang lebih ditekankan dalam Islam, disebabkan ini adalah lebih perkara yang lebih memudahkan. Jadi apabila makmum menggantikan, yang khalifah menggantikan imam yang batal daripada solat, wa yura'il masbuq nadhmal imam, kalau sekiranya yang menggantikan adalah seorang masbuq. Jadi di sini kita ada dua situasi. Sama ada kita mengatakan yang menggantikan imam yang batal daripada solatnya adalah makmum yang melakukan solat bersamanya daripada awal, maka ini lebih mudah. Imam batal misalan pada rakaat yang pertama, dia bangun pada rakaat yang kedua dalam qiyam, batal solatnya. Maka dia memberikan isyarat kepada makmum untuk menggantikannya. Maka makmum di belakangnya menggantikannya. Maka tidak ada masalah, dia hanya meneruskan saja. Dia hanya meneruskan dalam bacaan Fatihah, dan selepas itu melakukan rukuk dan sebagainya. Maka tidak perlu bagi makmum yang lain untuk niat sekali lagi untuk berimam dengan makmum imam yang kedua, yang khalifah ini. Sebab niat yang pertama bersama imam yang pertama sudah mencukupi. Jadi ini adalah keadaan kalau sekiranya yang menggantikan itu adalah makmum itu sendiri. Tetapi bagaimana pula kalau yang menggantikan itu adalah seorang masbuk? Maka di sini penulis dia membicarakan tentang masalah kalau sekiranya yang menggantikannya pula masbuk. Macam mana kita nak faham perkara ini? Taib, sekarang keadaannya adalah begini. Kita
ada jamaah misalan sedang melakukan solat, dan apabila imam naik ini pada rakaat yang ketiga, yakni misalan imam ini naik ini pada rakaat yang ketiga, ataupun ini naik pada rakaat yang kedua, maka datang ini seorang ini masbuk, ini dia masuk ini ke dalam solat. Dia masuk ini ke dalam solat. Apabila dia masuk ke dalam solat, misalan imam pun yakni batal daripada solatnya. Imam batal daripada solatnya. Maka masbuk ini dia menggantikan imam. Siapa yang menggantikan imam? Masbuk. Tapi kita harus faham, dia masuk misalan ini pada rakaat yang ketiga misalan. Maka bagi masbuk ini adalah rakaat yang pertama baginya. Betul ke tidak? Bila kita masbuk, bila kita masuk ke dalam solat, kalau imam pada rakaat yang ketiga, kita pada rakaat yang pertama. Tetapi kalau sekiranya dia menggantikan imam, maka dia nak kena ikut solatnya imam. Dia nak kena ikut ini solatnya imam. Yakni ikut ini kepada nazam ini solatnya imam. Ini yang penulis ini mengatakan. Jadi bila dia menggantikan imam, dia ikut ini kepada nazam ini solatnya imam. Jadi apabila imam pada rakaat yang ketiga, maka dia melakukan solat seperti biasa. Dia melakukan solat ini seperti biasa. Dan apabila yakni dia masuk kepada rakaat yang keempat ini bagi imam, maka baginya adalah tasyahud awal. Tetapi yakni bagi makmum ini yang lain yang di belakangnya, dia adalah tasyahud akhir. Jadi apabila dia habis ini daripada tasyahud awal, maka dia pun naik ini pada rakaat yang ketiga, dan dia memberi isyarah yakni kepada makmum yang di belakangnya, sebab makmum yang di belakang sudah habis salat. Tapi dia diwajibkan dia menggantikan lagi 2 rakaat. Jadi apabila yakni dia naik pada rakaat yang ketiga, dia memberikan isyarah kepada makmum di belakang supaya mereka melakukan salam. Sebab bagi mereka dia adalah tasyahud akhir. Maka mereka memberikan salam ataupun mereka tunggunya dalam tasyahud akhir, supaya apabila dia apabila dia sampai kepada rakaat yang keempat, mereka melakukan tasyahud ini bersama. Bersamanya. Jadi masalah masbuk ini mungkin ini agak susah sikit, ini kita nak kena merenungkan ini tentang perkara ini. Jadi di sini penulis ini mengatakan wa yura'il masbuqu nazmal imam. Maka masbuk ini ikut ini kepada nazam yakni imamnya, sebab itu adalah asal. Sebab dia menggantikan imam. Fa idza faragha minhu, apabila dia habis daripada solat nazamnya imam, qam. Ini seperti mana tadi saya mengatakan, dia masuk pada rakaat yang ketiga. Jadi dia masuk pada rakaat yang ketiga, dan itu adalah rakaat pertama baginya, ini masbuk ini. Tetapi bagi makmum di belakang, ini adalah rakaat yang ketiga bagi mereka. Jadi apabila dia habis ini rakaat ini yang kedua, iaitu rakaat yang keempat, maka dia naik kepada rakaat yang ketiga bagi masbuk, dan selepas itu dia memberikan isyarah seperti mana penulis ini mengatakan wa asyara liyufariquhu, memberikan isyarah kepada makmum di belakangnya supaya mereka niat mufaraqah, sebab mereka tidak boleh ikut dan naik kepada qiyam, sebab dia dalam keadaan masbuk. Diwajibkan ini dia sempurnakan rakaat yang ketiga dan keempat, maka diwajibkan bagi makmum di belakang niat mufaraqah au yantadhiruhu wa huwa afdal. Dan penulis mengatakan ataupun mereka menunggunya dalam tasyahud akhir, dan itu lebih afdal supaya mereka mendapatkan fadilatul jamaah dengan penuh. Tetapi mereka boleh melakukan niat mufaraqah dan terus salam tanpa yakni menunggunya. Wa in jahila nazmal imam raqabahum. Yakni situasi yang seterusnya, kalau sekiranya masbuk ini dia tidak mengetahui nazam imam, ini imam kat mana rakaat. Bila imam membatalkan solatnya, masbuk ini bila dia menggantikan, dia tidak mengetahui sama ada imam pada rakaat yang kedua ataupun rakaat yang ketiga ataupun rakaat yang keempat. Jadi apa yang dia harus lakukan di sini penulis ini mengatakan raqabahum. Yakni bagi imam yang masbuk ini, dia lihat ini kepada keadaan ini makmum ini yang berada di belakangnya. Fa in hammu bil qiyam qam. Kalau sekiranya mereka mahu yakni berdiri, maka dia berdiri yakni bersama mereka. Yakni misalan yakni dia ada pada rakaat yang ketiga, maka ini bukan yakni masa untuk dia melakukan tasyahud awal ataupun tasyahud akhir, maka dia berdiri. Kalau sekiranya mereka pun dalam keadaan rakaat ketiga misalan, maka dia berdiri bersama mereka. Wa illa qa'ad. Tapi kalau sekiranya dia mendapati mereka yakni sedang yakni duduk, maka dia duduk yakni bersama mereka. Maka dia ikut yakni kepada nazam yakni imam. Tetapi disebabkan situasi yang akhir ini dia tidak mengetahui bagaimana nazam imam, maka dia lihat yakni kepada makmum yakni yang berada di
yang berada di belakangnya. Wa in kana al-khalifatu ghaira ma'mumin. Sekarang ini ada situasi yang keempat. Kalau sekiranya khalifah yang menggantikan imam ini bukan makmum, yakni orang datang daripada luar. Jadi tadi kita mengatakan situasi yang pertama, kalau sekiranya khalifah adalah daripada makmum, ini tidak ada masalah, mudah. Situasi yang kedua adalah kalau sekiranya dia masbuk dan dia mengetahui nazam solatnya imam, maka ini tidak ada masalah. Dia ikut ini kepada nazam solatnya imam. Situasi yang ketiga adalah kalau sekiranya dia masbuk dan dia tidak mengetahui nazamnya imam, maka dia lihat ini kepada makmum. Kalau sekiranya mereka bangun, maka dia bangun bersama mereka. Kalau sekiranya mereka duduk, maka dia duduk ini bersama mereka. Tapi situasi yang keempat pula adalah satu orang datang daripada luar, yakni dia seorang yang tidak melakukan jamaah bersama imam. Maka dia datang daripada luar. Maka di sini ada beza sikit hukumnya. Penulis ini mengatakan hanya dibolehkan dia menjadi khalifah kalau sekiranya kebetulan solat itu batal pada rakaat yang pertama dan rakaat yang ketiga sahaja. Kalau sekiranya solat itu 4 rakaat. Kalau sekiranya imam berada pada rakaat yang pertama dan dia membatalkan solatnya, dan satu orang datang daripada luar dan langsung menggantikan solat imam, maka ini tidak ada masalah, dibolehkan. Kalau sekiranya dia bagi rakaat yang pertama ataupun rakaat yang ketiga, ataupun rakaat yang ketiga. Tetapi kalau sekiranya pada rakaat yang kedua dan keempat, ini tidak dibolehkan. Ini yang penulis mengatakan la fi tsaniyati wa rabi'ah. Pada rakaat yang kedua ataupun rakaat yang keempat, kalau imam berada pada rakaat yang kedua dan batal solatnya, maka tidak dibolehkan bagi orang yang datang daripada luar untuk menggantikannya. Jadi yang hanya boleh menggantikannya adalah makmum ataupun masbuk yang sudah melakukan solat ini bersama imam. Wala tajibu niyatul iqtida bil khalifah. Ini seperti mana saya mengatakan, tidak diwajibkan bagi makmum yang lain untuk memperbarui niat untuk mengikuti khalifah yang menggantikan imam, sebab niat yang pertama sudah mencukupi. Niat yang pertama bersama imam yang pertama yang batal solatnya sudah mencukupi. Tidak diwajibkan kita mengulangi niat bagi khalifah yang menggantikan imam yang telah membatalkan solatnya. Ballahum an yutimmu furada. Dan dibolehkan juga mereka untuk melakukan solat sendirian. Maka mereka boleh melakukan solat jamaah bersama khalifah, mereka boleh melakukan solat sendirian. Maka mereka diberikan pilihan, berbeza dengan solat Jumaat, yang mana akan dibicarakan insya-Allah nanti bila kita masuk pada solat Jumaat. Solat Jumaat kita tidak boleh niat mufaraqah. Kalau sekiranya kita niat mufaraqah, batal solat kita. Apa sebabnya? Sebab bagi solat Jumaat, jamaah adalah syarat bagi sahnya solat Jumaat. Maka kalau sekiranya kita melakukan solat sendirian dan kita niat Jumaat, tidak sah solat kita. Itu sebab bagi istikhlaful imam dalam masalah solat Jumaat ni sangat ketara sekali. Mudah-mudahan ia tidak berlaku. Tapi kalau ia berlaku agak susah sedikit. Sebab ini diwajibkan khalifah, mesti ada khalifah menggantikannya. Tidak dibolehkan solat itu dijalankan tanpa khalifah. Kalau tidak, semua solat makmum tidak sah. Jadi di sini kalau solat biasa, solat zuhur, solat asar, makmum ada pilihan sama ada nak ikut jamaah bagi khalifah ataupun nak melakukan solat sendirian. Tetapi bagaimana pula kalau orang mengatakan adakah dibolehkan kita membatalkan solat kita? Ini diharamkan. Kalau sekiranya kita dalam solat fardu, diharamkan kita membatalkan solat. Dan saya rasa kalau ia berlaku di Singapura masalah seperti ini, wallahu alam, saya merasakan mungkin ramai orang tidak mengetahui perkara ini. Ramai orang apa yang mereka akan buat, mereka batalkan salat. Dan ini saya pernah lihat. Ini ada satu jamaah. Ada satu jamaah yang misalan imam mereka yang batal salat, dan selepas itu semua membatalkan salat. Mereka tak apalah, kita salat lagi sekali. Ini menunjukkan tak ada satu pun daripada mereka yang memahami masalah istikhlaf. Semua membatalkan salat, maka membatalkan salat dengan sengaja diharamkan hukumnya. Itu bukan perkara yang menjadi solusi sama sekali. Itu sebab penulis tak sama sekali membicarakan tak apalah, batal saja salat. Tidak dibolehkan. Jadi kalau kita dah belajar masalah ini dan perkara ini, maka harus kita memahami bagaimana kita nak menggantikan imam kalau ia membatalkan salat. Dan selepas itu penulis ini mengatakan law qaddama al-imamu wahidan wal qaumu akhar fa maqdamuhum aula. Kalau sekiranya imam memilih seorang khalifah dan makmum yang lain memilih orang yang lain, mana satu yang
yang lebih afdal dan dikedepankan? Yang dikedepankan adalah mana yang dipilih oleh makmum. Mana yang pilih oleh makmum, sebab itu adalah maslahat bagi mereka yang mana imam ini sudah membatalkan salatnya, maka balik ini kepada maslahat ini makmum, maka mereka memilih khalifah yang mereka mahu. Itu lebih dikedepankan daripada apa yang dipilihkan oleh imam. Jadi dengan ini insya-Allah taala kita berhenti di sini, dan insya-Allah pada masa yang akan datang kita akan masuk kepada faslun fil imamah, berkenaan ini dengan hukum ahkam menjadi imam. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin.